inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعان. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranah. Iklim dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403 2010 093 666 dengan rujukan gempa bumi. InsyaAllah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Luaskan perniagaan anda ke peringkat antarabangsa melalui Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor. Sertai forum perniagaan, padanan perniagaan industri halal, latihan dan bengkel. Bina rangkaian baharu bersama pempamer, tingkatkan kemahiran dan temui peluang baharu. Jangan lepaskan peluang ini untuk membawa perniagaan halal anda ke peringkat seterusnya.
Konvensyen Halal Antarabangsa Selangor 2023 akan berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2023 di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Layari selhack.my untuk maklumat lanjut. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Halwan. Jom berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Sumbangan melalui iftar, pek makanan, bantuan sari hidup, pendidikan dan wakaf. Layari barakahramadan.com. Inspirasi Empuria Islami hanya di Radio Setengah Aman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda hingga jam 7 malam nanti. Dan untuk para pendengar, insya-Allah kita akan ke jam kedua. Alhamdulillah untuk rancangan seterusnya pada petang ini, Fas'aluna Tanyalah Kami, yang kita akan siarkan di YouTube IKIM Media, dan juga siapa yang nak menonton di FB boleh tonton di FB Live Mona Jasman, ada di situ insya-Allah, dan juga di YouTube Mona Jasman ada juga siapa-siapa yang nak menonton di situ. Dan soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Mona Jasman, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda insya-Allah kita akan sambung kembali bahagian kedua, apakah dalil adanya Tuhan. Dan untuk petang ini soalan yang dari minggu lepas insya-Allah Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran akan jawabkan untuk petang ini. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami sebentar sahaja lagi. Segala jalan yang telah ku lalui, segala pertemuan pasti berakhir. Namun suka duka yang telah terukir tersemat di hati. Tiba detik yang pasti tertulis, tetap langkahmu yang telah kau pilih. Bersama kita tak henti berlari dan mengejar mimpi. Semoga ikatan ini kukuhkan semangat diri. Ketika masa ku hadapi duka, kau bisikan kata suatu kenangan terindah. Meski lewat nada yang cuma ku bisa, kan ku persembahkan yang terbaik untuk semua. Segala jalan yang telah ku lalui, segala pertemuan pasti berakhir. Namun suka duka yang telah terukir tersemat di hati. Semoga ikatan
terindah. Meski lewat badai, cuma ku bisa kan ku persembahkan yang terbaik untuk semua. Semangat di langkahmu, mengembara waktu, memberi makna yang berarti yang abadi. Alfi, lain kali bila masuk rumah tu, bagilah salam. Bukan penting pun. Alfi, tak baik tinggikan suara dengan Abah. Ini salah, itu salah. Semua tak kenalah ibu ni. Kat. Ingin menghasilkan video pendek berunsur Islam, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan sukacitanya melancarkan pertandingan video pendek Kefahaman Islam VIPKI. Pilih satu daripada 13 tema yang ditetapkan dan hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Tempat kedua wang tunai bernilai RM10,000. Tempat ketiga wang tunai bernilai RM5,000 dan 5 pemenang sagu hati akan menerima hadiah bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, sila hadir ke Majlis Apresiasi Filem Pendek Islami Anjuran IKIM pada 21 Mac 2023. Layari www.ikim.gov.my, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Sertai infak kurban sempena program kurban perdana Aidiladha 2023 peringkat negeri Melaka. Inisiatif ibadah kurban tempatan yang dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka melalui ikurban.my. Tempah sekarang di ikurban.my untuk menikmati harga tempahan awal serendah RM4,650 untuk seekor lembu atau RM700 untuk sebahagian lembu sehingga 31 Mac 2023. Perkhidmatan yang mudah, telus dan selamat hanya di ikurban.my. Maklumat lanjut layari www.ikurban.my. Berita gembira kepada semua pendengar Radio IKIM. Jom ke Expo Jejak Haji 2023 pada 4 Mac bertempat di Pusat Convention Universiti Islam Selangor. Terdapat pelbagai program menarik sepanjang Expo berlangsung seperti simulasi haji 3D, perkongsian berkaitan dengan persediaan haji, slot kesihatan, forum bicara din dan banyak lagi. Yang lagi menarik, kita ada penampilan khas dari kumpulan nasyid Rabbani dan penceramah seperti Syekh Abdul Karim Umar Al-Fatani Al-Makki, Datuk Ustazah Siti Nurbahaya Mahmud, Ustaz Wan Akasha, Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan ramai lagi. Jumpa anda di sana. Negeri Sembilan, 102.7. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk petang ini hari Rabu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda. Dan untuk jam kedua, seperti biasa setiap hari Rabu kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanialah Kami. Dan untuk Fas'aluna Tanialah Kami, kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ dan insyaAllah sebentar saja lagi kita buka ruang dan peluang juga untuk anda pertandingan soalan untuk waktu ini 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita akan bersama untuk rancangan Fas'aluna Tanialah Kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama, Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ada di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik. Nabi khair, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Walaupun sibuk, jauh dari konti, dari office. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Ya. Dan untuk petang ini kita akan sambung kembali tentang tajuk apakah dalil adanya Tuhan untuk bahagian kedua. Dan untuk waktu ini Doktor, kita mula sebagai mukadimah Doktor untuk para pendengar juga. Kita nak tahu mengapa manusia perlukan Tuhan. Sebagai mukadimah silakan Doktor. Terima kasih Mona. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segiti kesyukuran atas limpah rahmat, kurnia, keizinan dan nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Walaupun macam Mona sebut tadi, saya agak jauh, tapi masih dalam dunia maya atau dunia digital ini kita masih dapat bersama dalam real time, masa yang terkini insyaAllah. Untuk membincangkan tentang hal-hal penting dalam kehidupan kita. Dan kita menyambung perbahasan kita berkaitan dengan kepentingan kita mempercayai adanya Tuhan dan apakah asas-asas dan dalil-dalil yang harus kita perkukuhkan dalam kepercayaan kita mengenai kewujudan Tuhan ini. Dan seperti yang ditanyakan oleh Mona tadi, mengapa manusia ini memerlukan Tuhan? Yang pastinya kita lihat dan sedari manusia ini serba lemah. Mana ya? Setiap hari kita memerlukan sesuatu. Kita tidak akan boleh hidup misalnya tanpa udara. Kita tidak boleh hidup tanpa kekuatan dan kesihatan. Kita tidak boleh hidup tanpa makanan. Malah kadang-kadang kita nak berjalan pun, kalau ada perkara-perkara yang mengganggu kita sedikit pun kita akan terkesan. Mungkin kita akan terjatuh, terlanggar, walaupun kita sihat pun tapi kalau kita tersilap melangkah, kita tersilap berjalan pun, kadang-kadang kita akan terjatuh. Dan ada yang kadang-kadang menghadapi saat yang begitu malang dengan hanya kesilapan yang kecil. Itu sebenarnya bukti menunjukkan manusia itu serba lemah dan dia memerlukan banyak perkara. Dan bagi kita yang dah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat bahawa kita memerlukan sesuatu itu sendiri sudah menggambarkan bahawa di sana ada perkara yang sentiasa memberikan kita peluang, ruang untuk kita
teruskan kehidupan kita ini. Dalam sejarah kemanusiaan memang pelbagai kelompok manusia timbul, ada yang percaya adanya kuasa yang lebih tinggi yang kita panggil Tuhan, ada yang meragui kewujudan Tuhan, ada yang menolak kewujudan Tuhan, dan kadang-kala kita digambarkan bahawa orang-orang yang percaya kepada adanya Tuhan, adanya kuasa yang lebih tinggi dan bersifat metafizikal ini selalunya digambarkan sebagai orang yang tidak universal cara berfikirnya, kan? Seolah-olah macam kalau orang yang beragama itu dia tidak saintifik, dia tidak bebas berfikir, dan dia tidak independen dari sudut dia melakukan sesuatu dan bertindak. Dia jadi lemah, dia hanya terikat dengan yang dipanggil sebagai Tuhan dan agama. Tetapi kalau kita lihat sejarah manusia, sebenarnya sejarah manusia itu dipenuhi dengan golongan manusia yang percaya kepada Tuhan. Malah dalam Islam kita percaya bahawa manusia pertama yang dijadikan oleh Allah SWT pun merupakan seorang Rasul, seorang yang sudah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Malah Nabi Adam itu telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perkara. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu telah diajarkan Allah Taala segala perkara. Dan Nabi Adam itu seorang yang cukup tinggi akhlaknya, seorang yang amat kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan, dan hidup dalam keadaan memang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Dan itu satu. Yang keduanya, dalam sejarah kemanusiaan juga kita diajar misalnya bahawa setiap umat dan setiap kelompok manusia itu dihantar Rasul. Di kulli ummatin rasulan. Setiap umat itu akan dihantar Rasul. Untuk apa? Untuk mengajar tentang ketuhanan. Untuk mengajar manusia tentang bagaimana untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan. Dan mereka diajar dengan dalil-dalil juga. Ada mukjizat yang Tuhan berikan kepada Rasul-Rasul untuk membuktikan ajaran Nabi itu merupakan ajaran yang benar. Malah dalam konteks Rasulullah SAW, Nabi juga diberikan Al-Quran yang merupakan tanda-tanda yang lebih jelas kepada akal manusia, mengajar manusia supaya berfikir, mengajar manusia supaya merenung. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang meminta supaya manusia merenung alam yang ada di sekeliling mereka ini. Untuk apa? Untuk akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang kuat dan meyakinkan bahawa di sana ada pencipta. Di sana ada Tuhan yang begitu bijaksana, begitu berkuasa, begitu kuat iradahnya untuk melakukan segala sesuatu, dan begitu penyayang dan pengasih. Mana sifat-sifat Allah SWT itu begitu jelas melalui alam tabi'i yang kita lihat setiap hari ini. Sebab itulah kalau kita renungkan betul-betul, manusia ini dalam sejarahnya memang secara majoritinya merupakan orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, dan diajar pula oleh para Rasul untuk benar-benar memahami siapakah dia Tuhan, dan bagaimana mereka tunduk, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Tuhan yang mereka sembah ini. Jadi itulah yang kita nak tekankan, bahawasanya orang yang beragama, orang percaya kepada Tuhan itu sebenarnya orang yang majoriti dalam kehidupan manusia dan sejarah manusia, bukan orang yang ganjil, orang yang terpinggir, orang yang sentiasa dilihat lemah
Malah mereka lah yang paling kuat dan mereka lah yang mendominasi sejarah kehidupan manusia. Mana? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan mukadimah untuk waktu ini. Dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedangkan dalam hadis, Nabi SAW apabila Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan sebab amal yang dia buat. Lalu sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, sama juga seperti kamu wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada aku. Ini menunjukkan bahawasanya dengan semata-mata amal itu bukan tiket untuk kita merasakan kita ni sudah cukup, kita merasakan kita ni adalah orang yang baik, kita merasakan kita ni dah berada di dalam zon yang begitu selesa. Sebab itu, selain daripada kita mengamalkan apa yang telah diperintahkan, mesti kena hadirkan di dalam diri perasaan sentiasa berharap Allah menerima apa yang kita lakukan. Bila sebut kita berlumba buat baik, ukuran kebaikan tu yang paling utama. Ya, sebab kalaulah ukuran kebaikan kita tak ambil kira, kita tak tahu apa kayu ukurnya, apa pembarisnya, maka kebaikan akan ditafsir oleh akal dan juga nafsu manusia. Dan akhirnya atas itulah manusia bersengketa. Ini yang Ustaz tekan tadi yang saya sangat suka. Maka ukurannya balik kepada apa nilai Allah tentang satu-satu kebaikan. Itu saya kira benda asas yang penting yang kita dalam fastabiqul khairat ni. Maknanya adakah baik itu ikut hawa nafsu kita, ataukah baik itu ikut hanya fikir, idea dan logik kita, ataupun memang dianya adalah sesuatu ukuran yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya kira sama dengan apa yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi tentang pembinaan 13 tahun Rasulullah sehingga akhirnya benar-benar ketauhidan itu, ya. Kalau kita kata daripada tauhid sampailah kepada tafrid, ya, bagaimana seorang itu benar-benar mengesakan Allah, itu ada dalam apa yang kita katakan niat dan juga ukuran sebentar tadi. Dan betul apa yang Ustaz kata ulang balik tadi, if'al, maknanya dia nak jadi terbaik ni, berlumba kepada kebaikan ni, dia mesti dengan prinsip if'al. Just do it. Kalau kita duk bincang, duk sembang, ya, sebab tu orang tak hormat umat Islam di akhir zaman, sebab kita bertelagah, berkelahi, berbincang, sedangkan dunia lain sedang berbuat, bergerak. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, dan ialah kami bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan alhamdulillah untuk waktu ini masih membincangkan tentang apakah dalil adanya Tuhan untuk bahagian kedua pada petang ini. Dan alhamdulillah telah jelaskan tadi bagaimana atau mengapa manusia perlukan Tuhan, seperti doktor kata, rasul demi rasul turun, dan makhluk yang pertama ialah rasul untuk mengajar manusia bagaimana untuk kita bertuhan, kan, dalam hidup kita. Tapi doktor, kita juga nak tahu bagaimana manusia boleh mengenali Tuhan, walaupun ada rasul demi rasul yang turun, tapi ada juga yang masih lagi
lagi nak tahu mengenali Tuhan ini. Bagaimana Doktor? Ya, kita sebutkan tadi bahawa memang fitrah manusia itu fitrah bertuhan. Dalam sejarah kemanusiaan yang diajar kepada kita melalui agama kita, bahawasanya hatta manusia pertama itu pun sudah hidup dalam keadaan bertuhan. Tetapi kalau ditanya macam mana manusia boleh mengenal Tuhan, kerana Tuhan yang kita sembah ini juga merupakan Tuhan yang kita katakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk ataupun kejadian-kejadian yang lain kan. Ada dua cara. Satunya manusia itu mengenali Tuhan melalui akalnya. Kerana akal juga merupakan perkara yang paling unik diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Dan ia membezakan manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain dengan adanya akal tersebut. Dan dengan akal inilah sebenarnya manusia boleh berfikir, boleh merenung. Dan kalau kita benar-benar menggunakan akal kita dengan sihat, insya-Allah kita akan sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang kita sebutkan awal tadi, bahawasanya manusia ini memerlukan pencipta manusia ini memang sentiasa bergantung kepada kuasa yang lebih tinggi. Dan seperti mana yang diajar oleh para ulama kita dalam akidah dan ilmu kalam misalnya, alam semesta ini juga boleh menjadi dalil yang kuat tentang kewujudan adanya pencipta. Sebab itu dalam akidah kita diajar misalnya sifat wajib yang pertama bagi Tuhan itu ialah al-wujud. Dan kita diajar dalilnya itu bukan sekadar dalil dari Al-Quran saja. Pastinya dalam Al-Quran jelas, seperti yang kita katakan tadi, Rasul membawa kita Al-Quran yang sebahagian besar ajaran dalam Al-Quran itu adalah ajaran yang menerangkan tentang ketuhanan, mengajar kita tentang Tuhan dan juga mengajar kita bagaimana untuk kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi dalil tentang ketuhanan juga datang daripada dalil yang bersifat akli, yang dalil rasional. Dan asas kepada dalil rasional tentang adanya Tuhan ni, kata para ulama akidah, wujudnya Tuhan, dalilnya ialah adanya alam ini. Itu yang paling simple teman-teman. Sebab dalam akidah ni dia kena ada dalil. Para ulama kata kena ada 3 syarat akidah. Pertama, dia mesti kuat. Percayaan tu kena kuat, dia panggil jazim. Yang kedua, kepercayaan itu kena benar. Kena benar. Ada juga orang yang percayaan kuat tetapi dia percaya kepada benda yang batil. Yang dia percaya itu bukan Tuhan. Yang dia percaya itu mungkin batu, mungkin matahari, mungkin api, dan mereka rasa itu Tuhan. Walaupun jazim, walaupun kuat. Jadi dia kena ada syarat kedua. Akidah itu dia kena muwafaqah lil haqiqah, kena benar, kena selari dengan hakikat. Dan yang ketiga, syarat akidah itu dia mesti ma'ad dalil. Dia mesti kena ada asas, kena berasas, kena ada dalil. Jadi dalil yang dihuraikan oleh para ulama kita antara lain ialah dalil akal, adanya alam ini. Itu yang paling simple. Tapi ada lagi huraian yang panjang tentang maksud adanya alam ini itu apa. Adanya alam ini maksudnya, kalau kita lihat di sekeliling kita, iaitu alam ini, semua perkara-perkara yang ada dalam alam ini sifatnya sentiasa berubah dari satu keadaan yang lain kan. Walaupun Mona tengok bukit kat belakang rumah Mona tu, kalau ada bukit lagi lah. Sekarang ni dekat bandar pun dah tak ada bukit dah. Ataupun pokok ke di hadapan rumah kita itu, nampak tidaklah dia sentiasa berubah aja kan. Maksudnya hari ni Mona tengok dia dah besar 3-4 kaki naik. Itu dah jadi macam magic lah pula. Macam cerita kartun tu. Tapi dia mungkin tidak berubah masa ini, tetapi selepas 10 tahun kita lihat dia sudah berubah. Itu menunjukkan bahawa setiap saat itu dia ada perubahan. Dan itulah sifat dipanggil perkara-perkara yang dijadikan ataupun makhluk ataupun hawadis dalam kalimah ataupun perkataan kitab kita akidah. Hawadis ni benda-benda yang baharu, benda yang ada permulaannya dan sentiasa berubah dan sentiasa berubah. Dan akal kita juga akan mengatakan benda yang sentiasa berubah itu dia mesti ada yang merubahnya.
dia tidak mungkin boleh berubah secara sendiri. Kan? Kalau mau nak tengok contohnya kita punya pen tadi ada atas meja kita, tiba-tiba lepas kita datang sejam dia dah tak ada dah. Tak mungkin akal kita mengatakan pen tu jalan sendiri, dia bergerak sendiri. Mesti ada yang menggerakkannya. Jadi sifat makhluk, sifat benda yang baharu, sifat benda yang dijadikan, dia begitu, dia sentiasa berubah. Dan dari situlah akal kita akhirnya akan sampai ke kesimpulan bahawa setiap perkara itu mesti ada yang menyebabkannya, dan penyebab yang paling tinggi adalah Allah Ta'ala. Jadi begitulah antara cara ulama-ulama kita mendalilkan ataupun menghujahkan tentang adanya Tuhan. Lebihnya akan komplement, akan disempurnakan oleh datangnya risalah Nabi. Bila Nabi datang bawa Al-Quran, Nabi datang dengan hadis, Nabi datang dengan huraian-huraian tentang Al-Quran, maka disitulah kita lebih dan lebih mengenali siapa dia yang menyebabkan wujud kita ini. Sifat-sifatnya apa? Namanya apa? Cara nak tunduk kepadanya bagaimana? Itu semua diajar oleh yang dipanggil Nabi. Sebab itulah, kalaulah kita seorang yang pertama beriman dengan agama, dengan Rasul, dengan kitab Al-Quran, yang keduanya kita menggunakan akal kita dengan begitu aktif untuk memikirkan tentang kewujudan Tuhan ini, tentang hakikat ketuhanan ini, insya-Allah kedua-duanya akan membawa kita kepada ilmu yang cukup lengkap, sempurna dan mendalam tentang ketuhanan. Mona. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini banyak soalan yang datang ke WhatsApp konti 01129004 kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan, dan juga soalan dari minggu lepas Doktor banyak lagi yang nak jawabkan. Untuk waktu ini ada satu soalan bertanya, apa penjelasan Doktor tentang setengah ahli sains yang menafikan kewujudan Tuhan, menghentikan teori evolusi mengenai sesuatu kejadian di alam ini? Mungkin Doktor akan jawabkan sebentar saja lagi, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9 FM. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial, kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap. Kalau tidak, DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik. Lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat. Buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM
ini Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna. Tanilah kami bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih bersama untuk waktu ini dan ada soalan daripada para pendengar yang menghantar soalan dari minggu lepas. Ada yang bertanya, Doktor, apa penjelasan doktor tentang setengah alam ahli sains yang menafikan kewujudan Tuhan menggantikan teori evolusi mengenai sesuatu kejadian di alam ini. Bagaimana doktor? Silakan. Terima kasih Mona. Sama. Teori evolusi ini merupakan satu teori dalam bidang biologi yang cuba untuk menjelaskan tentang bagaimana bermulanya kehidupan, khususnya kehidupan benda-benda yang bersifat benda-benda yang biologikal lah, seperti binatang, manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan dan lain lagi. Dan teori ini dibawa oleh Charles Darwin yang percaya bahawasanya semua kejadian ni, spesies-spesies ni dia evolve, dia sentiasa tumbuh dari masa ke semasa secara perlahan-lahan, dan dia sentiasa berlawan dengan environment. Dan mana-mana spesies yang kuat, dia secara natural dia akan survive. Dipanggil survival of the fittest. Dan cara dia survive itu menyebabkan spesies yang kuat dia akan terus hiduplah. Dipanggil natural selection. Jadi akhirnya dikaitkan dengan manusia ini merupakan spesies yang telah survive lah. Dan akhirnya dia naik dan dia evolve, dan dia datang daripada asal usul yang sama. Semua binatang, manusia itu semua datang daripada sumber asal yang sama, tapi manusia ini sebabkan dia merupakan spesies yang kuat dan lebih survive dengan environment, dan akhirnya jadilah yang dipanggil manusia. Teori ini pastinya dia bersalahan dan bertentangan dengan faham keagamaan, kerana dia menafikan adanya pencipta. Kerana semuanya berjalan bagi mereka secara natural, dipanggil natural selection. Dan pastilah kita tidak boleh menerima huraian sebegini, Mona, kerana bagi kita hal asal-usul manusia ini banyak teori, tetapi yang qat'i bagi kita adalah apa yang disampaikan oleh pencipta kita lah, yang diajar oleh Rasul, yang diberikan oleh kitab suci kita. Kerana itu merupakan sumber yang bagi kita pasti, yang qat'i, yang sahih. Dan kita diajar bahawasanya bermulanya kejadian manusia itu adalah dengan kejadian Nabi Adam. Kemungkinan sebelum-sebelum tu Tuhan ada mencipta makhluk-makhluk yang lain, tetapi yang dipanggil manusia itu atau insan itu dia bermula dengan satu penciptaan yang baru, khalqun jadid, yang dipanggil Nabi Adam, dan ceritanya itu dikisahkan dalam Al-Quran. Memang Nabi Adam itu merupakan manusia yang mulia, manusia yang ada dignity, bukannya seperti binatang, dan ada akal, ada jiwa, dan ada tugas yang amat besar, iaitu menjadi khalifah di atas muka bumi ini dan mengajak manusia kepada ketundukan kepada Tuhan. Mula. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan ada soalan satu lagi doktor dari Terolak Sungkai. Zainal Abidin bertanya, bagaimana nak menjawab orang yang mengatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu pengasih dan penyayang, mengapa ada orang dilahirkan cacat atau berpenyakit jantung berlubang dan lain-lain penyakit yang memudaratkan? Bagaimana doktor? Ya, ini juga satu persoalan yang kalau tidak dipikir dan diajar dengan betul, takut nanti dia akan ada kesalahfahaman tentang Tuhan. Memang ada kejadian ataupun sifat manusia yang dijadikan Tuhan itu cacat, kekurangan, ada penyakit dan lain lagi mana. Dan itu tidak menunjukkan kelemahan Tuhan, kerana Allah Ta'ala itu qada dan qadarnya menjadikan perkara dalam pelbagai bentuk. Dan itu juga tidak menolak hakikat bahawa Tuhan itu maha adil. Kerana apa? Kerana bila Tuhan menjadikan sesuatu itu kurang
dari sudut biologinya, dari sudut kejadiannya itu, Tuhan jadikan dengan hikmah-hikmah yang kalau kita pun tak dapat nak memahaminya, tapi Allah Ta'ala itu maha bijaksana, hakim, yang menjadikan sesuatu itu dengan hikmahnya. Dan Nabi-Nabi sendiri pun, orang yang amat mulia pun Tuhan jadikan kadang-kadang dengan ada yang diberikan penyakit, dan itu semua dalam bentuk ujian. Jadi kejadian yang kurang itu Tuhan jadikan antara lain hikmahnya adalah memberikan ujian. Dan kalau orang itu sabar, orang yang dijadikan Allah Ta'ala ini kurang dari sudut kejadiannya itu, dia bersabar menghadapi ujian itu, dan akhirnya dia dapat masih beriman, tunduk, bertakwa kepada Allah SWT, dia akan mendapat ganjaran yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi daripada sebahagian orang yang mungkin sempurna. Kerana dia ada cabaran dan dugaan yang lebih daripada yang lain, dan dia sabarnya pun tinggi berbanding dengan yang lain. Itu kalau kita faham begitu, kita tidak akan rasa salah faham ataupun su'uzan terhadap Tuhan. Dan Tuhan itu ada banyak sifat-sifat kesempurnaan. Ada sifat yang bersifat dipanggil Jamal, ada yang Jalal, ada yang Tuhan melakukan sesuatu itu dalam bentuk yang baik, tapi ada juga yang Tuhan jadikan dalam bentuk yang memberi ujian, ibtila kepada manusia. Dan kekurangan dari sudut kejadian itu tidak langsung mengurangkan peluang mereka ini untuk mendapat hidayah dan beriman dengan Allah SWT. Malah mereka mungkin lebih kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan berbandingkan sebahagian yang orang dijadikan sempurna, tetapi dia mungkin jadi sombong, mungkin dia jadi takabur, dan mungkin dia lagi kurang ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tidak ada mengena dengan kurangnya manusia. Kecuali kalau kita ni asyik tengok benda yang luaran saja. Kita tak tengok manusia itu dari sudut kerohaniannya. Jadi kita kena lihat begitu. Dan yang akhir sekali, kita kena ingat kehidupan kita bukan di dunia saja. Orang yang diberikan kekurangan dari sudut fizikalnya di dunia, dia nanti akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kerana kehidupan yang paling abadi itu ialah kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi apa yang kita kena kuat adalah kita kena terima itu sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena bersabar, dan kita kena melalui kehidupan ini dengan baik. InsyaAllah kita akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Mana? Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ke Perak, Doktor, dari Muhammad Khair Yusuf bertanya, kejadian bencana alam itu misalnya gempa bumi, banjir besar, letusan gunung berapi, wabak COVID-19 dan lain-lain, sebagai orang Islam harus terasa dan terfikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam. Mohon pandangan lebih lanjut dari Doktor, silakan. Ya, macam saya sebut tadilah, kalau orang itu Islam, Muslim, beriman kepada Allah SWT, kita yakin segala kejadian Tuhan itu, yang Tuhan jadikan itu ada hikmahnya. Kalau ada bencana alam misalnya, pertama kita akan mengatakan bahawa itu merupakan hasil daripada kudrah dan iradah Allah SWT, dan itu ujian dari Allah SWT. Itu juga merupakan mungkin balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Tetapi yang mutlak itu hanya Allah Taala saja yang tahu. Tetapi sebagai hamba, itulah cara kita cuba memahami apa sahaja yang berlaku di atas dunia ini. Kerana dunia ini merupakan dunia ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya dia tidak sempurna, tetapi kesempurnaan itu insya-Allah akan ada di akhirat nanti kalau kita melalui segala ujian yang ada atas dunia ini dengan baik, mana ya. Macam orang periksa lah. Masa periksa tu siapa yang gembira, mana? Semua tension aja dalam bilik peperiksaan. Tapi yang mereka gembira nanti apabila mereka lulus ujian, mereka dapat result yang baik, itulah kebahagiaan itu berlaku. Begitu juga adalah kehidupan kita. Hari ini Tuhan uji dengan COVID, Tuhan uji dengan gempa bumi di Turki misalnya, dan tempat-tempat yang lain dengan banjir dan lain-lain lagi. Orang yang beriman akan melihat itu sebagai satunya cerminan kebesaran Allah SWT juga. Kerana Allah yang Maha Kuasa saja yang mampu melakukan
perkara-perkara sebegitu. Yang keduanya, apa yang Allah lakukan itu semuanya dengan hikmah, kebijaksanaan yang kadang-kala tidak sampai ke tahap kita ini untuk memikirkannya, tetapi kita beriman bahawa di sana ada hikmah. Dan yang ketiganya, kita laluinya dengan baik, dan kita bersabar dan kita berusaha untuk memperbaiki keadaan, dan insya-Allah kalau kita dapat melalui itu, luluslah kita peperiksaan, dan insya-Allah kita akan dapat result terbaik nanti di akhirat insya-Allah. InsyaAllah, amin Rabbal Alamin. Doktor, ada satu soalan lagi dari Khair juga, bertanya berkenaan dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia diterangkan melalui kitab-kitab suci Al-Quran misalnya. Sebaliknya, jika dilihat bagaimana pula kepentingan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam meriwayatkan berkenaan beri pentingnya dalam menerangkan dalil-dalil adanya Tuhan. Mohon pencerahan daripada doktor. Ya, hadis juga merupakan satu sumber yang kuat bersama dengan Al-Quran, wahyu, dalam menghuraikan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Malah daripada hadis-hadis juga lebih banyak lagi. Kerana apa? Kerana hadis ini merupakan salah satu dari peranannya ialah untuk mentafsirkan Al-Quran, untuk menghuraikan Al-Quran. Kalau Al-Quran bercakap tentang Qul huwallahu ahad, mungkin surah Al-Ikhlas itu kalau kita baca pendeknya beberapa ayat sahaja, tapi hadis-hadis banyak menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sebagai orang Islam, kita kena dapatkan ilmu dan maklumat kita tentang ketuhanan ni daripada dua-dua sumber. Dan yang lebih cantik lagi sebenarnya, kita telah pun dihuraikan oleh para ulama akidah kita dengan cantik, menggabungkan kedua-dua dalil ini. Kalau kita belajar akidah itu, akan ada nanti dalil daripada Al-Quran, akan ada juga dalil daripada hadis, akan ada juga dalil daripada huraian para ulama tentang ketuhanan ini, tentang tauhid. Jadi kita ni kerja tidak susah lagi tak payah nak kena cek hadis mana, nak kena cek ayat Quran yang mana tentang ketuhanan, kerana baca saja kitab tauhid yang telah dikarang oleh para ulama kita yang hebat-hebat, telah menggabung, jalinkan dengan cantik huraian tentang ketuhanan. Itu yang sebab kalau kita belajar akidah tu dah disusun dah tentang sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang pertama, yang kedua. Sebenarnya itu merupakan usaha para ulama kita dahulu mengambil daripada sumber sahih, daripada wahyu Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dan meletak dan menyusun dan merangkanya dalam satu, dia panggil susunan kurikulum, pedagogi yang cantik untuk kita ni belajar dan akhirnya mengenal Tuhan dengan baik. Jadi kalau kita belajar tauhid dengan baik, insya-Allah kita punya keimanan, ilmu kita tentang Tuhan, makrifah kita tentang Tuhan itu akan baik insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, alhamdulillah, untuk di akhirnya untuk waktu ini doktor ada tinggal sedikit masa lagi. Mohon kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Ya, kita cuba nak menjelaskan tentang hakikat bahawa kewujudan Tuhan ni satu benda yang begitu asasi dalam kehidupan seorang manusia, bukan seorang Muslim saja. Seorang manusia itu pun sebenarnya fitrahnya memang fitrah bertuhan. Cuma disebabkan oleh mungkin kesombongan mereka menafikan fitrah yang Tuhan telah jadikan, juga kesombongan mereka untuk menafikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul berkaitan dengan ketuhanan. Kalau mereka benar-benar merenung insya-Allah dan melihat dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Al-Quran, oleh hadis dan oleh para ulama, dan akal mereka sendiri yang bersih untuk merenung hakikat kejadian, insya-Allah mereka akan sampai kepada hakikat, dan pastinya hidayah Allah Ta'ala juga yang akan membawa mereka untuk benar-benar beriman dan mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islam.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. 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 Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami.